wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Takkan ku lupa, hanya kau yang aku mahu. Sudah tentu kisah cintaku bersamamu tidak sempurna. Walau apapun kita tetap akan bersama. Cinta kita apa adanya. Hariku lebih indah apabila kau ada. Ku menunggu Sunyax dengan lagu Pulang. Rina sebenarnya tak puas nak dengar. Kata itulah. Nyanyilah sampai habis. Ya. 24 Ogos 2020 hari Isnin. Kami harapkan anda semua penonton wanita hari ini dalam keadaan sihat sejahtera. Dan bersama saya Hawa Rizwana dan juga Rina. Dan yang pastinya hari ini minggu pertama orang kata dah hampir kepada kita sambutan Hari Kebangsaan kita. Tinggal seminggu saja lagi dan pastikan anda terus bersama kami untuk sama-sama ikuti antara pengisian yang menarik sepanjang 1 jam ini. Kalau tadi kita dah dengarkan lagu Pulang daripada Insomniacs, kejap lagi kita nak tahu lebih lanjut apa sebenarnya buah tangan terbaru daripada mereka. Sebelum kita teruskan dengan nak cerita kat penonton apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, jom kita ke segmen Jom Masuk TV bersama Dija Kosmetik. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton wanita hari ini. Saya Nini Hartini, pegawai pemasaran Deja Kosmetik. Dan hari ini Kak Nini nak kongsikan satu produk penjagaan wajah yang sememangnya lengkap, iaitu set 5 dalam 1 Deja Kosmetik, yang mana set ini telah kami formulasikan dengan bahan-bahan yang premium dan juga berkualiti tinggi. Yang mana teknologi yang kami gunakan juga adalah merupakan teknologi terkini, iaitu teknologi nano. Dan bagi mereka yang belum mengenali set Deja Kosmetik ini, Kak Nini akan kongsikan kelebihan produk ini, iaitu alhamdulillah maklum balas yang kami terima daripada para pengguna kami sangat-sangat positif. Ada yang kulit semakin
semakin cerah walaupun hanya pakai 2 minggu sahaja, dah nampak keberkesanannya dari segi toner semakin sekata, jerawat semakin berkurangan, toner wajah semakin cerah, berseri, flawless. Jadi ada juga yang berkongsi liang pori-pori yang terbuka semakin mengecil. Jadi bagi mereka yang ingin dapatkan kulit yang sihat dan juga cantik, set 5 dalam 1 ni adalah sememangnya lengkap, yang mana set ini mengandungi toner nano, sabun pembersih muka, sun cream, Ulay cream dan juga Laila cream. Cara penggunaan sangat mudah. Pertama, cuci muka dengan pembersih muka. Kemudian, kita letakkan toner nano di sekitar muka kita dan dab-dabkan sahaja di muka untuk mendapatkan kulit wajah yang lembap. Kemudian, sapukan sun cream pada waktu siang kerana sun cream ini mengandungi SPF 40 yang dapat melindungi kulit wajah kita daripada terkena cahaya matahari. Pada waktu malam pula, cuci muka kita seperti biasa. Kemudian sapukan Ulay cream kerana Ulay cream ini mengandungi minyak jojoba yang sangat bagus untuk kesihatan kulit dan juga kecantikan kulit. Dan kemudian applykan juga Laila cream kerana Laila cream ini mengandungi ekstrak kunyit. Kunyit bukan sahaja bagus dalam masakan tetapi ia juga bagus untuk membasmi sel-sel kulit mati. Dan pada semua penonton wanita hari ini, bulan ini ada satu promosi hebat daripada Deja Cosmetic. Promosi istimewa Merdeka iaitu satu set 5 dalam 1 Deja Cosmetic ini hanya dengan harga RM80 sahaja. Ya betul, RM80 sahaja. Dan saya tambah lagi dengan percuma lip matte Deja ataupun pouch bag. Dan yang lebih best lagi, anda boleh pilih anda nak lip matte Deja ataupun pouch bag. Jadi tunggu apa lagi? Terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda dan ingat Deja Cosmetic, kehebatan luar biasa. Itu dia tadi kehebatan daripada produk Deja Cosmetic dan ini juga antara salah satu yang pentinglah untuk penjagaan seorang wanita. Okey, hari ini, hari Isnin, kita nak bincangkan sesuatu yang santai dan saya percaya topik hari ini memang akan memberi satu impak kepada setiap daripada kita dalam kehidupan mereka. Kita bercerita tentang soal emosi, soal bagaimana perasaan kita setiap hari. Kalau mood tu memberikan satu mood yang gembira, mood yang sebenarnya memberikan keceriaan kepada kita, kadang-kadang mood tu boleh buat kita ketawa. Betul lah, ketawa. Rina suka tengok komedi tak? Suka, tapi kan saya sukar untuk dihiburkan. Ada orang yang kita panggil mudah terhibur. Apa-apa orang cakap sekalipun cepat je dia ketawa. Ada orang pula kita buatlah lawak macam mana pun, lambat dia nak warm up, lambat dia nak ketawa. Dan itu dia topik kita pada hari ini, terapi ketawa. Dan kalau diikutkan Rina, sebenarnya berdasarkan pembacaan, ada yang mengatakan ketawa selama 100 kali sama dengan berbasikal selama 15 minit. Itu Tak tahulah aktiviti sejauh hawa. mana. Okey, sebenarnya kalau dilihat, ketawa ni memberikan satu emosi yang menunjukkan kita hari ini gembira. Kita hari ini ada sesuatu yang membuatkan kita ceria, maka kita akan ketawa. Namun ada juga dalam kalangan kita yang sebenarnya mungkin menyembunyikan emosi mereka walaupun hatinya cukup sedih, tapi mungkin kerana persekitaran itu memberikan satu impak yang positif, maka mereka ni pura-pura ketawa. Kita nak tahu apa bezanya mereka yang ketawa secara semula jadi ini dan juga beza bagi mereka yang berpura-pura ketawa. Sebab kalau nak diikutkan, memang dalam kehidupan kita ini, seseorang dewasa itu boleh ketawa selama 15 kali. Seorang kanak-kanak dalam satu hari boleh ketawa 400 kali. Wow, banyak kali ganda tu. Kepada anda yang ada apa-apa pendapat mengenai topik pada hari ini ataupun ada jenaka yang ingin dikongsikan, boleh kongsikan di laman Facebook WHI. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini dan seperti yang sudah kita war-warkan tadi, hari ini kita akan bincangkan mengenai terapi ketawa. Sebab ketawa ni sebenarnya boleh berjangkit, Rina. Kalau kita tengok orang sebelah ketawa, kita pun secara automatik kita pun nak ketawa juga. Betul, cuba ketawa. Saya nak tengok berjangkit tak? Malu. Okey, selain daripada kita nak bincang bersama dengan
tetamu kita hari ini berkenaan dengan terapi ketawa. Bagaimana sebenarnya ketawa ini adalah satu terapi yang sangat penting untuk kehidupan seseorang individu itu. Sebelum tu sebenarnya kami nak ajak anda untuk kami kongsikan satu eksperimen sosial yang dilakukan oleh wartawan kami, Fatin, berkenaan dengan ketawa. Kami berikan satu situasi berkenaan dengan orang kata yang boleh membuatkan seseorang tu ketawa. Kita nak tengok reaksi mereka di luar sana. Adakah mudah ketawa ataupun tidak? Jom saksikan. Saya sekarang berada di Desa Petaling untuk membuat satu eksperimen sosial bagi menjawab persoalan siapa yang lebih mudah ketawa antara lelaki dan juga perempuan. Jadi saya akan menunjukkan satu video yang berdurasi 30 saat untuk melihat reaksi mereka. Jadi jom ikut saya. Tak gelap. Tak gelap kan? Okey. Perasaan saat ku kehilangan Okey, kalau kita lihat ada dalam kalangan kita yang mudah terhibur, tengok saja visual tu dah terus ketawa. Ada juga tak memberi apa-apa impak sebenarnya. Kita nak tahu bagaimana sebenarnya ia dianggap sebagai satu terapi. Dan bersama kita yang akan menceriakan wanita ini pada hari ini, kita bersama Ida Muin. Apa khabar? Gelak dah. Baik, alhamdulillah. Okey, kita juga ada Ropi. Sihat? Alhamdulillah, terima kasih Studio B. Dan Wow. Ini pengacara nak ganti ke macam mana? Tak, saya memang berkomunikasi kat dalam. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Cik Fauzul Naim Ishak selaku perundi motivasi yang mana banyak melakukan kajian-kajian berkenaan dengan terapi ketawa ya. Okey, sebagai permulaan kita nak mulakan dulu dengan Cik Fauzul. Kalau kita lihat sebenarnya orang menggambarkan bahawa ketawa ini memberikan satu situasi yang ceria, yang gembira. Tetapi sejauh mana pentingnya ketawa dalam kehidupan seorang manusia? Okey. Bila menyebut tentang ketawa, ketawa ni memberikan kesan dalaman dan kesan luaran sebenarnya. So dalamannya, ketawa ni memberikan kesan kepada dua hormon paling penting yang berada dalam diri manusia. Pertama namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ni adalah hormon yang penyebab kepada stres. Okey. Yang mana bila saja kita ketawa, hormon ini akan menurun. Dan dia akan meningkatkan pula satu lagi hormon, namanya hormon endorfin. Hormon ini adalah hormon kebahagiaan. Maka apabila wujudnya dua fenomena ini, bila hormon stres itu diturunkan dan hormon kebahagiaan itu dinaikkan, dia akan menyebabkan kita jadi ceria, gembira, teruja. Itu yang menyebabkan kesannya itu kepada dalaman manusia. Kenapa? Manusia itu akan kurang stresnya. Dia punya tekanan darah tinggi pun akan menurun. Dan akan meningkatkan kebahagiaan. Dan menyebabkan dia jadi awet muda. Sebab tu orang yang ceria, orang yang sering ketawa, sentiasa nampak lebih muda. Aku tahu Itu kenapa yang aku menarik. gemuk. yang Ropi ni kenapa tadi berpeluh-peluh, ngangguk-angguk ni? Saya rasa bila dengar Patutlah awet muda ya. bila dengar apa Cik sembang tadi, saya rasa saya minta pergi tandas dulu. Dahsyat apa tadi? Saya ada satu apa perkataan apa tadi? Kolesterol apa tadi? Hormon kortisol. Hormon kortisol. Hormon Ya. kortisol dan juga endorfin. Mengeluarkan. Betul. Ya. Kortisol dan endorfin, betul. Betul. Okey, kalau Ropi sendiri kan tadi dia lak peluh tu. Nak tanya juga situasi macam mana yang buatkan Ropi sendiri mudah ketawa? Okey, terima kasih Studio B. Okey, saya nak cakap macam mana pun tak tahu. Memang macam tu. Tak tahu. Dia tak kira lah. Sebab ada juga yang mengatakan orang yang suka buat lawak, dia sebenarnya nak mengurangkan rasa sedih dia ataupun stres dia sendiri. Tak Pendapat juga. Ropi macam mana? Tak juga. Kadang-kadang kalau dia nak sedih, dia sedih juga. Buat lawak pun kita pun tak gelak. Okay, kita kembali ke Story B.
Nampak tak? Orang yang dah biasa membuat lawak ni akan sentiasa dalam hidup dia penuh keceriaan. Walaupun dalam hati kita tak tahu macam mana, ya Ropi. Kita nak tanya juga dengan Ida. Sebenarnya kalau jadi seorang pelawak, tugas, tanggungjawab untuk menghiburkan orang lain. Betul. Tapi kalau secara jujurnya, Ida sendiri, adakah Ida seorang yang mudah ketawa ataupun sebenarnya lagi senang buat orang ketawa daripada nak ketawa diri sendiri? Saya mudah ketawa dan dinafikan. Ida macam ni tahu. Sama ada Ida sedih ataupun dalam keadaan sedih ke apa ke, stres ke, saya memang suka gelak. Dan memang suka gelak. Even kadang diorang tak tahu bila masa kau ni time sedih dia cakap kan, sebab saya bukan orang yang tunjuk saya punya sedih. Dan macam kata, kalau kata pas-pas saya pun, family pun tak tahu apa masalah saya, cuma dia tahu kita happy je, kita gelak. Saya memang orang yang macam tu. Mungkin orang kata mungkin Ida ni kuat gelak sebab dia nak tutup dia punya apa kemurungan ni dia. Tapi tidak, saya bukan orang macam tu. Saya memang suka gelak. Saya memang senang terhibur dengan tindakan orang lain. Ida ni suka sebab diorang cakap macam yang followers ke apa benda, dia kata bila tahu Kak Ida gelak, kita ikut gelak. Sebab dah tahu, sebab dah seorang yang bukan gelak yang kontrol-kontrol. Saya memang gelak mengilai punya. Puas lah. Puas. Memang gelak macam tu. Memang dah terbiasa ke tak tahu. Memang saya jenis macam orang dengar tu, tu dah Ida tu, family dia tu gelak. Sebab adik-adik saya pun gelak kuat. Tapi gelak ni pun kadang-kadang macam ambil muda juga. Betul. Contoh macam saya dah 59. Dah 59 dah? Taklah gua. Hampir percaya ya, 59. Saya 53 dah. Nak betul, awet muda. Kalau 59 saya dah gini lah main tepuk ramah. Kan? Sebab kata kata orang lah kan. Saya rasa kadang macam betul juga. Duk gelak-gelak kan. Duk buat orang gelak, kita gelak kan. Tapi kalau gelak ni betul ke orang tu sebenarnya dia kurang bermasalah? Sebab dia hidup dia sentiasa gembira je. Sentiasa ceria je. Tidak. Kadang mungkin kita punya pekerjaan macam tu kan. Kerja kita adalah menghiburkan orang. Dan kadang-kadang kita fikir juga sampai bila kita je hiburkan orang, bila orang nak hiburkan kita. Selalu macam tu. Dan ada juga yang bercakap bahawa orang yang suka tengok komedi adalah kurang agresif daripada mereka yang tak gemar tengok komedi. Apa kaitannya, Fauzi? Bila menyebut tentang aggressiveness ni kan, ini perkara dalaman. Sebab tu bila sebut tentang sesuatu perkara yang memacukan perkara dalaman ni, ada faktor-faktor yang memberikan kesan kepada perkara itu. Jadi apa yang berlaku menyebabkan bila kita ni ketawa, faktor-faktor yang menyebabkan agresif itu akan menurun. Itu yang menyebabkan kita lebih bahagia, lebih ceria. Dan ada satu kajian menarik dibuat, dikatakan bahawa banding lelaki dan wanita, wanita lebih banyak ketawa 126% berbanding lelaki. Ini kajian yang menarik. Kenapa? Sebab wanita ni adalah manusia yang mana menjadikan aktiviti ketawa ni sebagai apresiasi diri. Untuk aktiviti untuk menjana kebahagiaan untuk dia. Manakala lelaki pula, dia lebih suka kepada membuat lawak, membuat humor. Dan wanita lebih cenderung suka kepada lelaki yang pandai buat lawak. Lelaki suka buat lawak. Cenderung buat lawak. Antaranya lah. Dan lelaki yang buat lawak pula lebih cenderung kepada wanita yang mana suka dengan lawak dia. Sebab tu nak cerita bahawa sebenarnya ini adalah, itu kata faktor pendiluaran tadi. Yang mana dia boleh menyebabkan wujudnya perhubungan yang baik, keintiman, menyebabkan antara suami dan isteri lebih erat. Ini perkara-perkara sendiri yang penting dalam orang kata ketawa ni. Kerana ketawa ni menyebabkan wujudnya faktor-faktor itu. Saya setuju. Tapi kalau perempuan tu saja-saja buat suka dengan lawak tu, walaupun dia tak boleh terima, Pura-pura ketawa. Pura-pura happy macam mana? Isu pura-pura itu adalah bergantung kepada individu tadi. Apa tujuannya pura-pura? Dan sebab mungkin dia minat, contohlah Ya, macam betul. kata minat Kak Baropi, gelak ni beria. Walaupun tak lawak. Walaupun kata contoh, Sebab minat. abang lawak saya tak kata abang tak lawak tau. Okey, macam tu. Contoh dia lah Jangan pandang sangat. sebab kata perempuan ni suka lelaki yang buat lawak. Kan? Jadi kalau kata perempuan tu sebab dia memang suka lelaki tu, tapi sebenarnya dia susah nak gelak. Macam mana tu keadaan? Boleh, sebabnya itu adalah atau tujuan dia. Mungkin ini adalah faktor yang menyebabkan lelaki itu boleh dekati diri dia. Ingatkan perempuan tu psycho. Ada juga yang apa dikatakan pasangan yang selalu ketawa bersama
hubungan mereka tu lebih akrab, lebih Betul, bertahan lama. betul. Kalau Ida sendiri sebagai pasangan suami isteri macam mana? Macam mana tadi? Saya tak fokus ni. Macam kalau selalunya dikatakan pasangan yang selalu ketawa bersama, hubungan mereka lebih rapat, lebih akrab dan bertahan lama. Kalau Ida sendiri macam mana sentiasa menghiburkan pasangan ke? Okey, kalau saya dengan suami saya yang inilah kan dulu tu tak reti, aku tak tahu macam mana aku buat lawak macam mana pun memang tak reti kan. Depan. Jadi Dia kat tu depan. tahu suami tengok tu. Sayang. Nampak? Dia happy kan tu. Nampak? Dia actually macam suami saya tak expect dia ni kadang-kadang apa sikap dia yang annoying tu memang buat saya gelak. Kadang-kadang saya cakap dia kita gelak tanpa sebab pun ada juga. Tengok TV dua orang pun benda tu tak gelak tak tapi pun boleh gelak juga. Jadi ini adalah satu orang kata yang boleh buat saya dengan dia lagi rapat. Intim lah. Jadi saya rasa suasana yang happiness tu memang sangat. Tapi bukan yang fake tau, bukan gelak-gelak yang dibuat-buat, bukan. Tapi itu penting lah. Okey, Cik Faizul, dalam situasi begini kan, kalau kita lihat sebenarnya penting ketawa dalam kehidupan kita dan ia juga dianggap sebagai satu terapi. Ada pelbagai jenis terapi ketawa ini. Kalau kita lihat ada banyak kajian yang dilakukan di dunia ini melibatkan jenis-jenis terapi ketawa yang boleh digunakan untuk kehidupan seharian. Ada seperti kalau boleh saya kongsikan, ini terapi greeting laughter do namaste Indian style. Okey. Ada milkshake laughter, kemudian ada 1 meter laughter, argument laughter, cell phone laughter, macam-macam terapi ada. Tapi bagaimana kita nak memberi pemahaman bahawa setiap daripada situasi ini terapinya berbeza? Okey. Apa yang dinyatakan sebenarnya tadi, ini adalah kajian yang dibuat oleh seorang pakar perubatan sebenarnya. Namanya Dr. Madan Kataria. Yang mana dia ni berasal usul dari Mumbai. Dan beliau adalah pengasas kepada satu kaedah terapi ketawa ataupun namanya laughter yoga. Yang mana kajian ini mengatakan bahawa untuk kita bahagia, untuk kita menurunkan hormon-hormon stres ini, kita perlu ketawa. Yang menariknya pula kajian dibuat oleh beliau, kita punya fizikal ni tak boleh bezakan antara ketawa sebenar dan ketawa olok-olok. Jadi itu yang menyebabkan beliau memperkenalkan satu kaedah bagaimana menjalankan terapi berbentuk pergerakan dan senaman. Yang mana bila kita ketawa olok-olok, dia beri kesan sama seperti mana kita ketawa sebenar. Itu yang ada, kalau ikut kiraan keseluruhan terapi ini lebih kurang dalam 32 langkah dalam terapi ketawa itu. Daripada terapi milkshake, ada yang kereta api, ada kapal terbang, dan benda ini memang amat memberikan kesan besar kepada individu-individu yang mengikuti terapi tersebut. Dan satu benda yang menarik, sebab saya pun pengamal kepada terapi ketawa ni, orang yang paling tinggi ketawa itu adalah orang yang paling stres. Sebab mana apa? saya stres lah. Maksudnya dalam terapi itulah. Kalau kita lihat, memang orang yang paling stres itu yang akan paling tinggi ketawanya. Dan alhamdulillah, kesannya lepas itu, keluar saja badan ringan, dia rasa lebih bahagia, lebih tenang. Sebab apa? Sebab tekanan itu adalah seumpama satu tenaga yang berkumpul. Tenaga yang negatif. Tapi bila sahaja dia ketawa, dia berjaya mengeluarkan tenaga itu menjadikan ia positif. Itu kesan berterapi ketawa tersebut. Okey, nampak dia sama juga seperti senaman sebenarnya. Bila ketawa dikeluarkan endorfin, kan membuatkan kita lebih kurang tertekan. Ropi pula bagaimana kalau bila dah buat kelakar, kadang-kadang kita sendiri pun gelak dengan jenaka sendiri juga. Adakah Ropi akan rasa kurang tertekan lepas membuat jenaka? Saya rasa macam puas lah. Puas tu macam release lah. Jadi bila kita dah buat orang ketawa, kita pun secara automatik kita pun rasa macam happy kan. Kita pun macam okey. Itulah. Tapi itu kalau kita berjaya buat orang ketawa. Bayangkan kalau kita rasa benda tu kelakar, kita buat dah memang kita tahu akan orang kata punchline lah. Bagi definitely orang akan gelak. Tiba-tiba orang tak gelak. Macam mana perasaan? Kalau jadi macam tu, macam saya pun pernah mengalami macam tu. Saya akan jadi murung, saya akan masuk air 4 pai. Stres. Masuk air 4 pai. Okey, ini ketawa, ini kelakar. Tak. Itu biasa bila jadi macam tu. Bila jadi benda macam tu, kita macam betul lah. Cik cakap kita jadi macam benda tak keluar kan, macam frust. Macam kenapa tadi ya? Pada ni macam dah okey dah ni. Kan? Itulah. Tapi
hormon yang keluar tu adakah yang gelak tu, hormon tu adakah hormon tu boleh lagi menaikkan badan kita? Wah, ada hormon lain yang masuk kan. Kalau hormon tu bagi kita, orang kata metabolism kita tinggi, kita kurus tak apa. Satu benda yang menarik untuk jawapan tu sebenarnya. Nampak? Ada kajian mengatakan bahawa kalau kita banyak ketawa, dia akan meningkatkan metabolisme dan menyebabkan kita punya lemak akan pecah. Masalahnya lemak anak pecah. Adalah kebahagiaan lain. Adalah kebahagiaan lain tu. Saya hantar lagi video banyak-banyak. Cik Fauzul, bila kita cerita, Cik Fauzul sendiri melakukan terapi ketawa ni, kalau kita bercerita, kita tak dapat gambaran dia secara visualnya. Tetapi mungkin kita boleh tunjuk contoh terapi ketawa ini. Kalau ada salah satu contoh yang boleh kita praktikkan. Contoh kan, antara yang kita boleh tunjukkan lah, sebenarnya lebih kepada biasa dah. Seperti contoh kita macam ni saja pun kita boleh buat sebenarnya. Seperti contoh kita pegang bersama-sama, sama-sama kita ni tepuk tangan. Okey, tepuk. Bila tepuk ni kita sebut ho ho ha ha ha. Ikut saya. 2 2 3. Ho ho ha ha ha. Ho ho ha ha ha. Ho. Saya gelak sebab saya tak buat. Kena cakap juga ho ho betul. ha ha ha. Ho ho ha ha ha. Apa nama jenis terapi ni? Ini adalah lebih kepada tepuk ketawa. Tepuk ketawa. Tepuk ketawa. Sambil kita ketawa. Yang mana benda itu bila kita berulang-ulang dibuat, dia akan menyebabkan ada satu fenomena pada diri kita. Yang mana pertama, pernafasan kita akan menyebabkan dia akan lebih banyak tarik nafas, keluar nafas. Itu untuk kesihatan. Kemudian ho ho ha ha tu lebih banyak kita ketawa. Dan dia akan menyebabkan sampai satu tahapnya dia akan ketawa sendiri. Itu akan beri kesan secara langsung tak langsung pada diri kita. Berapa lama masa diperlukan untuk kita jadikan dia sebagai satu ketawa yang semula jadi? Okey. Dia sebenarnya ketawa semula ini sama ada ia jadi tak jadi itu bukan persoalannya. Sebab apa? Sebab kita punya fizikal sudah memproses. Mengatakan itu sebagai ketawa. Terapi dia lah. Ketawa. Dan bila untuk bagi kesan, kita dapat kesan bila kita buat benda ni lebih daripada 10 minit. Oh, okey. Selepas 10 minit dia akan beri kesan. Kesan release stres, kita akan keluar semua stres kita, tekanan akan berkurangkan, kita akan jadi lebih bahagia insya-Allah. Dan Rupi juga sendiri sebagai seorang komedian dan juga pelakon banyak melakonkan watak-watak yang sentiasa menggembirakan penonton dan peminat kan. Bagaimana Rupi boleh kongsikan perasaan puas tu bila dah berjaya membuatkan orang sekeliling ketawa? Okey, benda ni kalau nak puas tu, kalau kita dah buat orang ketawa tu, kita dah seronok dah. Benda tu dah orang cakap dah boom dah viral ke, kita dah macam dah seronok dah. Satu kepuasan. Kepuasan lah. Begitu juga kalau main kat pentas ke apa kan. Kalau jadi tu kita macam okeylah kan. Seronok sangat. Okey. Kalau Ida lah kan, orang yang dah biasa dalam dunia komedi ni, kalau kita lah yang kadang-kadang sebagai seorang individu ni, kita pun nak juga cuba buat orang lain ketawa. Apa tips Ida Kalau macam Rina lah tak pandai nak buat jenaka, apa tips kalau kita nak buat orang ketawa? Dah tak ada tips. Okey, sebenarnya saya sendiri pelik macam mana saya termasuk dalam komedian punya side ni sebab ikutkan pada awalnya dunia nyanyian. Penyanyi jadi pelakon dan bukannya pelawak. Tapi disebabkan mungkin sebablah saya punya latar, saya dipanggil untuk buat komedi, punya cerita, sedangkan saya rasa apa yang jadi sebenarnya bila bercakap pun orang gelak. Kenapa kau orang gelak ni? Tunjuk kaki keluar stage kalau buat teater dulu. Diorang tunggu saya keluar. Saya keluar main kaki je. Dekat tirai tu pun orang gelak. Saya cakap, apa benda yang kau orang gelak? Sebenarnya kadang dia kata karakter diri kan. Personality sendiri maybe. buat korang sekeliling pun ketawa apa-apa yang dia cakap. Just be yourself lah. Jangan orang kata mungkin dengan cara you sendiri tu you menghiburkan diri you. Bila you dapat hiburkan diri you, maknanya you dapat hiburkan orang. Sebenarnya macam-macam manfaat ketawa ni sebenarnya. Terima kasih banyak kepada Ida, Rupi dan Cik Fauzul atas perbincangan pada hari ini. Dan lepas ni kita buatlah ho ho ha 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 tu. 10 minit baru dia datang secara semula jadinya. Terima kasih. Sekali lagi kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita ke segmen tajaan. Kalau minggu lepas, Via Asia berkongsi tentang kosmetik terhebat mereka. Tapi hari ini, Datuk Azril akan bersama kita berkongsi satu lagi produk yang menarik. Apa khabar, Datuk? Baik, sihat, Rina? Sihat, Alhamdulillah. Okey, kalau kita tengok kat depan ni, warnanya cukup memberangsangkan. Ya. Pastinya ada produk menarik kita nak berikan kepada penonton kita. Okey, terima kasih, Rina. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Rina, pertama sekali
sekali saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada penonton wanita hari ini. Sebab apa ya, saya faham ramai sangat penonton wanita hari ini yang begitu setia dengan rancangan ni, Rina, dan juga ya mereka turut menjadi pengguna produk V-Asia. Alhamdulillah ya, begitu setia dengan produk V-Asia ya. Dan hari ini sesuatu yang saya nak kongsikan dengan anda semua mengenai produk V-Asia saya bawakan hari ini, iaitu mengenai model intervensi ya, cara hidup rakyat Malaysia ya, yang mana ya melalui pembacaan saya, Rina, mendapati ya 43.7% ya rakyat Malaysia adalah tidak aktif. Yang mana ini adalah disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sihat dan juga disebabkan oleh faktor pemakanan yang tidak seimbang. Dan sebenarnya mengikut World Health Organization WHO ya, mencadangkan ya pengambilan fiber adalah di antara 20 hingga 40 gram serat setiap hari ya. Walau bagaimanapun ya, garis panduan ya Diet Malaysia pada tahun 2010 mendapati ya, rakyat Malaysia hanya mengambil serat sekitar 12 gram sahaja sehari, Rina. Dan sebenarnya apa yang dicadangkan oleh garis panduan Diet Malaysia pada 2010 ya, yang mencadangkan setiap di antara kita mengamalkan sekurang-kurangnya 25 gram serat setiap hari ya. Tetapi ya, kalau kita tengok ya, disebabkan oleh kata orang tu gaya hidup yang tidak seimbang, pemakanan yang tidak seimbang, ya, kurang pengambilan serat, Rina. Kita dapati kadang-kadang ya ada di antara kita yang kerana terpaksa duduk lama dalam tandas 10 hingga 15 minit ya, memerap dalam tandas, mengalami masalah susah untuk membuang ya, susah untuk pelawasan, susah nak lancar dan sebagainya ya. Mulalah, Rina, akan ada masalah bentuk badan yang kurang menawan ya, perut semakin membesar. Kemudiannya kalau kita tengok ya, wanita belum lagi yang dah berusia kadang-kadang ya 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas ya, dah melahirkan anak, dah melalui proses kelahiran dan sebagainya. Kita tengok, Rina, kadang-kadang susah nak berfashion ya, bentuk badan dah tak menawan ya, hormon yang tidak seimbang sebenarnya juga boleh menyebabkan ya bentuk badan kita kurang menawan. Dan sebenarnya pengambilan serat ataupun fiber ini sangat penting ya. Sebab apa? Pertama sekali, pengambilan fiber ini dapat membantu memberi rasa kenyang. Yang keduanya, Rina, seawal 4 hingga 8 jam ya, kita akan ke tandas untuk membuang segala makanan tak terhadam tu, akan lebih kata orang tu mudah buang. Proses detoksifikasi lebih lancar dan paling penting ya, anda tak perlu risau sebab apa ya, apple fiber V-Asia dan juga orange fiber V-Asia ni tidak mengandungi laksatif. Yang mana ianya adalah daripada bahan-bahan semula jadi seperti persiliam khas. Kemudian dalam juga ada ramuan seperti Garcinia cambogia, yang mana Garcinia cambogia ini dapat membantu ya merencat selera makan ya, yang mana mengikut kajian ya, asid hidroksitrik ya, yang terkandung dalam Garcinia cambogia ini dapat membantu merangsang hormon serotonin untuk mengawal selera makan secara langsung ya, membantu mengehadkan pengumpulan asid lemak yang berlebihan dalam tubuh badan. Dan kalau kita tengok video kat HTV, sebelum ni baju tu susah untuk digayakan, tak muat dan sebagainya, tapi setelah mengamalkan apple fiber secara teratur ya, dapat membantu kata orang tu mendapatkan kembali bentuk badan yang menawan. Dan Rina, apple fiber V-Asia ni dicadangkan untuk berat badan kurang daripada 70 kg, manakala orange fiber ni untuk berat badan melebihi 70 kg. Harga untuk orange fiber V-Asia hanyalah RM35, apple fiber V-Asia ni hanyalah RM30 sahaja. Dan sebenarnya, Rina, pengguna tak perlu risau ya, sebab apa, apple fiber dan juga orange fiber V-Asia ya telah mendapat penganugerahan sebagai super brand Malaysia. Ini dia pencapaian luar biasa untuk produk tempatan, Rina. Saya kira ya, anda tak perlu khawatir. Yang mana ya, selain daripada super brand juga ya, V-Asia juga telah mendapat penganugerahan sebagai super health brand selama 5 tahun berturut-turut. Dan kedua-dua produk apple fiber dan juga orange fiber V-Asia juga telah mendapat pengiktirafan halal daripada Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia. Itu dia yang penting. Itu yang paling penting dan itu menunjukkan kehebatan produk daripada V-Asia sendiri. Dan kalau kita ikutkan kat sini, ada dua lagi produk istimewa V-Asia, kalau boleh kita kongsikan tentang lotion panas asli ni, Datuk. Okey, ini dia lotion panas asli ni, Rina, sangat-sangatlah istimewa ya. Saya faham ramai di antara kita kadang-kadang bentuk badan kurang menawan, ada kesan-rekahan, stretch mark dan sebagainya ya. Dan anda boleh guna lotion panas asli ni sebagai lotion urutan serbaguna. Saya kira ya, lotion ni sebenarnya, Rina, adalah lotion yang paling panas kat pasaran ya. Anda boleh buat survey, kalau anda adalah pengguna setia ya lotion panas, anda kena cuba dapatkan lotion panas asli ni, rasai kelainan ya seawal penggunaan. Dan istimewanya lotion panas asli ni menggabungkan 7 ramuan herba ya, seperti halia bara. Kemudian dalam ni juga ada ramuan seperti pegaga, serai nipis ya, limau nipis, Rina. Saya kira teksturnya yang sangat-sangat panas ya, guna sikit dah cukup. Paling penting teksturnya mudah menyerap ya, anda tak perlu risau, tidak berminyak. Guna sahaja lotion panas asli ni, kemudiannya sapu ya pada bahagian yang diingini, terutamanya pada bahagian perut-perut yang buncit tu, kesan-kesan rekahan ni, gunakan lotion panas asli ni, Rina. Dan satu lagi produk yang terakhir saya bawakan hari iaitu C+ ya. Ini dia untuk penjagaan kulit anda, yang mana ya C+ menggabungkan ramuan terbaik ya, seperti vitamin C, hitayon dan juga astaxanthin, yang mana saya kira ya sangat tinggi dengan antioksidan, vitamin C yang sangat tinggi, dapat membantu mengekalkan kecantikan kulit anda. Dan cara pengambilan C+ ni sangat mudah sebab apa, ia didatangkan dalam sachet
sachet, Rina, harga RM38 ada 20 sachet ya. Kita dah upgrade sebelum ni 15 sachet. Tapi di 20 sachet, anda boleh amalkan sehingga 2 kali sehari, Rina. Okey. C+ ni sangat membantu ya untuk mendapatkan kulit yang lebih cantik, kulit yang lebih cerah, yang mana cara pengambilan sangat mudah tanpa perlu dibancuh, hanya tuang dalam mulut, kemam saja. Ramuan Hitayon ni, Rina, yang mana mengikut kajian dapat membantu mengembalikan kecerahan kulit anda, merawat kulit yang kusam ya, yang mana ramuan ini mengikut kajian ni di sebuah universiti di Jepun ya, oleh Profesor Takashi Lino, yang mana sangat-sangat baik. Sebab itulah kita gunakan ramuan ni yang mana dapat membantu ya anda mendapatkan kulit yang lebih cantik. Itu dia secara ringkas dia mengenai C+, Rina. Okey, bagaimana sebenarnya penonton-penonton kita boleh dapatkan produk-produk daripada V Asia? Okey, produk V Asia boleh didapati ya di toko-toko jamu yang berhampiran ataupun anda boleh buat belian secara online ya di Shopee, di Lazada dan juga di Jombai.my. Jangan lupa, Rina, untuk berat badan kurang daripada 70 kg dapatkan apple fiber ni, dan untuk berat badan lebih daripada 70 kg dapatkan orange fiber ni. Saya kira ya anda yang suka makan makanan berminyak, kadang-kadang makanan bergoreng, bubble tea dan sebagainya ya, pemakanan yang kurang sihat, makanan segera, saya kira sangat penting untuk anda amalkan apple fiber ataupun orange fiber ni, sangat-sangat membantu untuk mendapatkan bentuk badan yang ideal. Dan seterusnya jangan lupa dapatkan lotion panas asli yang hanya berharga RM26, dan ini dia, Rina, yang terakhir untuk pencegahan kulit anda. Jangan lupa dapatkan C+ yang hanya berharga RM38 sahaja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V Asia baru beli. Sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang inginkan konsultasi secara percuma, hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Baik, terima kasih Sama-sama. Dato' Azri bersama kita hari ini berkongsi produk hebat daripada V Asia untuk penonton kita di Wanita Hari ini. Kita terus nak bersama dengan Insomniacs dengan lagunya Reminiscensi. Silakan. Usah kau menangis lagi, ku tahu yang kau sudah coba segalanya, dan perkara yang paling suka ialah untuk berubah. Mungkin ini opsi terakhir buat kita berdua, sentiasa melepaskan kenangan yang kita telah melalui. Takdir sudah memanggil, tunggu apa lagi? Oh, sudah tiba masanya untuk mengucapkan selamat tinggal ke akhir kita. Usah kau berpura-pura kita bahagia. Aku tahu kau takut, tapi jangan bimbang. Sudah terbukti dalam reminiscensi aku kan hilang. Indahnya sungguh cerita cinta, waktu kita gembira, waktu tiada masalah. Namun impian ini hanya ilusi, realiti kita cipta takkan terjadi. Oh, sudah tiba masanya mengucapkan selamat tinggal ke akhir kita. Usah kau berpura-pura kita
Itu dia tadi persembahan daripada Insomniacs, Reminiscensi. Kalau di awal tadi kita dah dengar lagu Pulang yang menjadi hit untuk tontonan YouTube saja mencecah 16 juta ya. Hebat, tahniah. Dan ini juga lagu buah tangan terbaru untuk peminat-peminat Insomniacs. Tapi kita nak tahu jalan cerita di sebalik Reminiscensi. Reminiscensi ni tentang ingatkan kembali Kenangan lah. Kenangan lah basically kan. Kenangan telah berlalu takkan ku lupa. Itu lirik tu. Adakah Iskandar penulis lirik dia? Kita semua tulis sama-sama. Sama-sama. Okey. Dan kalau dilihat video lirik dikeluarkan baru Julai lalu. Okey. Dan kisahnya sebenarnya mengenai apa tu? Dia mengenai seorang kekasih. Kan? Betul. Tapi tak tahu siapa punya. Orang punya tak tahu siapa. Tapi macam one of us. Okey. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya bila sebut tentang kumpulan ataupun band, pastinya apa yang menarik perhatian adalah vokalisnya. Tapi yang menariknya kumpulan Insomniacs ni, anda boleh dikatakan semuanya boleh menyanyi. Kan ada kelebihan masing-masing. Jadi kekuatan Insomniacs untuk lagu Reminiscensi ni terletak pada siapa sebenarnya? Nak menarik perhatian peminat sendiri kan. Sebab kita dah tahu Pulang ni memang cukup hebat. Sampai hari ni pun orang still lagi dengar lagu Pulang tu. Jadi agaknya kekuatan tu bagaimana? Kekuatan tu kita solo. Gitar solo ada. Kita solo baik betul. Tapi saya rasa kalau kita ikut cara lirik music video kita dekat YouTube sekarang, kita try to implement kenangan-kenangan yang kita telah lalui bersama. Macam kita tulis lagu tu sendiri dengan di rumah Gav seperti dalam lirik video tu. So like bila kita tulis lagu ni, it was 5 years ago. So kita macam ingatkan balik kenangan kita 5 years ago. Itulah kekuatan kita. Saya rasa the connection lah kita orang have dengan among us, dengan the people yang listen to our songs. Kita orang memang nak try maintain that connection as strong as possible. Okey. That's why Chemistry sesama sendirilah. Dan peminat-peminat semua panggil anda sebagai Maniacs kan, nama pendeknya. Itu dia orang. Tapi nama dia Insomniacs. Tapi kepada penonton wanita hari ini nak kenal lagi dengan Insomniacs ni, boleh kongsikan laman media sosial? Okey, boleh ikuti kita di semua laman sosial ada Insomniacs, INSOMNIACKS. Kalau search Insomniacs confirm jumpa. So dari sana sorry saya tengok sana. Kalau pergi Insomniacs tu boleh jumpa kita semua. Boleh nampak kita orang punya personal Instagrams, everything semua kat sana. Okey, selamat maju jaya kita ucapkan dan terima kasih kerana bersama wanita hari ini. Dan kepada anda penonton, terima kasih kerana setia bersama kami dari awal siaran sampai sekarang. Kita nak ambil nafas, nak rehat sekejap, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Okey, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton wanita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami kongsikan sepanjang 1 jam ini dapat memberi manfaat bukan saja untuk kami tapi untuk anda penonton setia wanita hari ini. Dan esok pada jam 12 tengah hari kami akan bersama anda dengan topik variasi masakan terung. Nina suka tak makan terung? Saya kurang tapi kalau pajeri terung memang saya boleh makan. Kalau saya pula terung belada. Jumpa pada hari esok macam-macam menu yang akan dikongsikan. Jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanita.